Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wa bihi nasta'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. ونصلي ونسلم على هذا النبي الكريم سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أيها المؤمنون اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Muslimin dan muslimat, mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sebuah hadis an Anas bin Malik radhiyallahu an anna rajulan min ahli al-badiyah kana ismuhu Zahiran كان يهدي للنبي صلى الله عليه وسلم الهدية من البادية فيجهزه رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يخرج فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن زاهرا باديتنا ونحن حاضروه وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحبه وكان رجلا دميما فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم يوما وهو يبيع متاعه فاحتضنه من خلفه وهو لا يبصره فقال الرجل أرسلني من هذا فالتفت فعرف النبي صلى الله عليه وسلم فجعل لا يألو ما ألصق ظهره بصدر النبي صلى الله عليه وسلم حين عرفه وجعل النبي صلى الله عليه وسلم يقول من يشتري العبد فقال يا رسول الله إذن والله تجدني كاسدا فقال النبي صلى الله عليه وسلم لكن عند الله لست بكاسد أو قال النبي صلى الله عليه وسلم لكن عند الله أنت غال أو كما قال hadis sahih riwayat Imam Ahmad daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Kata dia, anna rajulan min ahli al-badiyah kana ismuhu Zahiran. Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dia kata ada satu laki-laki, dia ni orang Arab Badui, nama dia Zahir. Kana yuhdi lin Nabi sallallahu alaihi wasallam al-hadiyah min al-badiyah. Pada satu hari dia Zahir, orang Badui ini, pergi jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia bawa satu hadiah nak bagi pada Nabi. Tuan cuba tengok orang sayang Nabi macam mana. Sahabat-sahabat Nabi dulu, sama ada mereka ni daripada kalangan orang-orang Quraisy ataupun mereka ni orang Badui sekalipun. Badui ni orang Ulu. Mereka hidup nomad, berpindah randah di tengah padang pasir. Walaupun mereka dianggap sebagai satu kelompok manusia yang tidak bertamadun,
tapi mereka reti sayang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Anas, pada satu hari Zahir ataupun Badui ini pergi jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam purposely dengan satu tujuan nak pergi bagi hadiah pada Nabi. Fayujahizuhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iza arada an yakhruj. Manakala Nabi sallallahu alaihi wasallam pula sudah menjadi kebiasaan Nabi. Nabi dengan Zahir ni, dengan Badui ni, kalau sekiranya Nabi tahu kata dia nak keluar pergi ke mana-mana, Nabi akan bekalkan dia dengan bekalan. Tengok yang kata Nabi, kehidupan Nabi dengan para sahabat Nabi ni, dia ada mutual. Dia ada saling berkasih sayang. Nabi sayang mereka, mereka sayang Nabi. Mereka saja-saja cari apa satu benda boleh bagi hadiah pada Nabi. Nabi pula, dalam ramai-ramai orang ni ada orang yang Nabi jadikan pilihan dia. Apabila mereka ni nak keluar, nak pergi mana-mana, Nabi sediakan bekalan untuk mereka sebagai tanda kasih Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna zahiran badiyatuna wa nahnu hadiruh." Satu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam bercakap di depan sahabat. Nabi kata, sesungguhnya Zahir ini, kawan kita ni yang nama Zahir ini, badiyatuna, dia orang Badui di kalangan kita. Dia orang Ulu. Mereka ni tak ada rumah. Sampai hari ni tuan-tuan, tuan-tuan pergi Saudi, tuan-tuan pergi Jordan, tuan-tuan pergi mana-mana negeri Arab, Badui masih exist, masih ada. Mereka masih lagi dengan cara hidup mereka macam dulu, berpindah ganda dari satu tempat ke satu tempat. Mereka bela kambing, mereka bela unta, mereka bela binatang ternakan. Dan ada di kalangan Badui hari ini yang jadi orang besar dalam negara. Bekas Perdana Menteri Jordan pernah orang Badui. Pernah orang Badui pergi sampai ke bangku tu. Tapi keluarga dia masih mengekalkan tradisi Badui. Hatta Raja Saudi hari ini, sekali dalam setahun, dia akan ambil seminggu, misalnya, dia pergi duduk di tengah-tengah padang pasir, tapi duduk cara orang kaya lah. Tapi dia nak pergi duduk tu, nak ambil balik feel kehidupan Badui tu. Dalam setahun, dia ambil seminggu. Pergi duduk tengah padang pasir, bawa dengan pasukan dia, dengan tentera dia, dengan bodyguard dia, dengan apa. Dia pergi tidur di tengah padang pasir, di bawah kemah. Pasal apa? Pasal nak ambil feel kehidupan Badui. Nabi SAW berdiri di depan sahabat. Nabi kata, inna zahiran. Ni Zahir kita ni, kawan kita ni, badiyatuna. Dia ni orang Badui di kalangan kita. Wa nahnu hadiruh. Sedangkan kita ini orang hadari. Yang dia sebut kata Islam hadari itu. Hadari ni maksudnya orang bertamadun. Orang pekan. Orang bandang. Bukan jakun. Itu maksud dia. Nabi kata Zahir kita ni, dia ni orang Badui. Sedangkan kita orang hadari. Kita ni orang pekan. Nabi kata, wa kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yuhibbuh. Ini ayat paling power dalam hadis ni. Anas bin Malik kata, dia kata, wa kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yuhibbuh. Dan adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam cukup sayang ke Zahir ni. Zahir ni satu Badui, satu orang kampung, satu orang Ulu, hidup pindah ganda. Tapi tak tahu apa satu spesial ada dekat dia. Nabi sayang dia. Wa kana rajulan damiman. Bahkan kata Anas bin Malik, yang dikatakan Zahir ini, yang dikatakan Zahir orang Badui ini, dia ni rajulan damiman. Dia satu orang yang tak segak. Damim ni maksudnya satu perkataan yang menghimpun benda tak apa nak, tak segak, pendek, semua ni dia panggil damim. Anas bin Malik kata, yang kata Zahir yang Nabi sayang sangat ni, wa kana rajulan damiman. Dia ni satu orang yang damim, tak segak.
Dalam syarah hadis dia kata dia ni dengan pendek, dengan kulit gelap, dengan rupa parah tak ada. Fa'atahu Nabi sallallahu alaihi wasallam yauman wa huwa yabi'u mata'ah. Satu hari Zahir mai jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam kerana nak menjual. Dia bawa barang-barang daripada kampung dia mai jumpa Nabi nak jual barang-barang dia. Macam hari ni kita jumpa orang asli, orang sakai kat tepi jalan, bawa petai, bawa apa. Lebih kurang macam tu. Dia bawa satu benda nak mai jual. Fahtadanahu min khalfi. Bila dia mai depan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba Nabi pergi peluk dia kat belakang. Nabi ni reti melawak rupanya. Kerana kita kata Nabi ni serius, cengih, kenin duk terangkat, nampak? Tak tahu melawak, bercakap benda semua benda akhirat, tak tahu kita duk bayang macam tu. Rupanya dah, dalam hadis kata apa? Satu hari Zahir, satu Arab Badui yang Nabi sayang dia ni, satu hari dia pergi jumpa Nabi kerana nak menjual barang. Bila dia sampai, tanpa pengetahuan dia, tanpa sedang dia, tiba-tiba Nabi SAW pergi peluk dia kat belakang. Wahuwa la yubsiruh. Dan dia tak tengok, dia tak tahu siapa yang main peluk dia belakang ni. Main duk melawak lagu ni dengan dia. Faqala ar-rajul arsilni man haza. Zahir ni bila ada orang main peluk dia kat belakang, dia duk tengok tak boleh nak nampak siapa peluk dia. Dia kata siapa ni? Lepas aku. Dia kata man haza? Siapa ni dia buat kerja lagu ni? Faltafata. Ronta punya ronta boleh beralih tengok. Fa'arafa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tengok Nabi sallallahu alaihi wasallam hak peluk dia ni. Nabi mai peluk dia kat belakang. Faja'ala la ya'lu ma alsaqa zahrahu bi sadri Nabi sallallahu alaihi wasallam hina arafa. Bila beralih tengok rupanya Nabi yang peluk dia. Dia saja tak mau nak bagi bercerai belakang dia dengan dada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila dia tahu kata yang mai peluk dia kat belakang tu Nabi, dia saja biang bagi dada dia tu duk melekat. Nak biang bagi belakang dia tu duk melekat dengan dada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pasal apa? Pasal ini satu keistimewaan yang Nabi tak buat ke semua orang. Nabi buat ke dia. Wa ja'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul, "Man yashtari al-'abd." Nabi tidak sahaja melawak pergi peluk Zahir ni kat belakang, Nabi kata pula derah-derah. Nabi kata siapa nak beli hamba ni? Nabi kata melawak. Man yashtari al-'abda. Nabi kata siapa nak beli ni hamba ni hak aku duk peluk ni? Siapa nak beli? Nabi kata. Faqala ya Rasulullah izan wallah tajiduni kasidan. Zahir kata ya Rasulullah, dia kata wallahi demi Allah Tuhan pun tahu tajiduni kasidan. Tuhan tahu saya ni kasid. Kasid ni makna dia apa? Barang tak laku. Dia kata Tuhan pun tahu tajiduni kasidan. Tuhan tahu saya ni kasid. Kalau orang putih dia kata unsellable. Unsellable. Barang tak boleh jual. Dan kita pergi beli kereta jenis apa ke satu zaman dulu. Main satu masa. Lepas 7 tahun, 10 tahun pakai. Tak boleh jual kereta tu. Pergi cari Yuska. Nak tolak. Yuska kata kalau hang tinggal juga kereta ni. Tahun ni hang bayar duit kat aku. Wih, kita kata ni kereta apa aku beli ni? Kalau hang tinggal juga kereta ni kat aku, bukan kata aku bayar duit kat hang. Hang kena bayar duit kat aku. Ni pasal apa? Pasal orang tak beli kereta ni. Aku kena upah orang angkat pergi buah tang lain. Dia kata, teruk sangat kereta kita beli ni. Orang putih kata unsellable. Tak boleh jual. Itu makna kasid. Jadi si Zahir ni, bila Nabi pergi melawak, Nabi peluk dia kat belakang. Nabi kata, siapa nak beli hamba ni? Dia kata, wallahi ya Rasulullah, tajiduni kasidan. Wallahi, demi Allah ya Rasulullah, Tuhan pun tahu, saya ni barang tak laku. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam,
Lakin indallahi lasta bikasid. Nabi kata tak. Di sisi Allah Subhanahu wa taala hang bukan barang tak laku. Lakin indallahi anta ghal. Nabi kata bahkan di sisi Allah hang satu orang yang cukup mahal di sisi Allah. Ghal, mahal. Bila kita pergi negeri Arab, kita nak beli satu barang, kita kata bikam haza, berapa? Ya, haza 100 rial. Dia kata 100 rial. Kita kata ghal. Ghal, maksudnya mahal. Nabi kata dekat Zahir, lasta bikasid. Kamu bukan barang yang tak boleh jual. Bukan barang tak laku. Bahkan indallah, di sisi Allah, anta ghal. Hang ni mahal di sisi Allah. Hadis itu hadis sahih. Riwayat Imam Ahmad. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Apa yang saya nak abang di sini ialah apa? Biar kita hina pada mata manusia. Tapi mulia di sisi Allah. Zahir contohnya. Manusia tengok dia sebagai satu barang kasid. Satu barang yang unsellable. Barang yang tak boleh jual. Tak laku. Tidak ada value. Tidak ada harga. Di sisi Allah dia ni ghal. Dia ni mahal. Di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai Nabi sayang dia. Dalam sebuah hadis riwayat daripada Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu. Kata dia, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, ya'jabu rabbuka min ra'i ghanam fi ra'si shaziyatil jabal yu'adhdhinu bis salah wa yusalli fayaqulu Allah azza wa jalla انظروا إلى عبد هذا يؤذن ويقيم الصلاة يخاف مني قد غفرت لعبدي وأدخلته الجنة أو كما قال حديث صحيح رواية إمام النسائي. Daripada Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu. Dia kata, aku dengar Nabi SAW bersabda. Nabi kata, Allah Subhanahu wa ta'ala sangat kagum, sangat takjub dengan ra'i ghanam, dengan satu penggembala kambing. Fi ra'si syaziyatil jabal. Yang penggembala kambing ini duk menggembala kambing di kawasan perbukitan. Nak buat orang susah. Ambil upah belah kambing. Orang ni dalam Facebook ke apa ke duk seklit satu video klip cerita tentang Badui, tentang satu orang Arab Badui duk jadi ra'il ghanam, jadi penggembala kambing di kawasan padang pasir. Ada satu kereta pergi singgah dekat dengan dia. Kawan sebelah dia ambil video secara sembunyi. Dia bertanya dia kata, hang dia buat apa? Dia kata, aku belah kambing. Dia kata, boleh tak jual kat kami seekor? Satu Badui. Tonton balik. Boleh Google dalam internet cari video klip ni. Dia kata, tak boleh. Aku ni makan upah gembala kambing. Kambing ni bukan aku punya. Lepas ni kata dekat dia, kalau hang jual kat kami seekor, hang dapat duit. Tuan hang pun tak tahu sebab kambing banyak. Dia takkan sedang kambing hilang seekor. Dia kata tak boleh. Dia kata tak boleh. Nampak tuan-tuan? Kadang-kadang bukan gaduh pandai sangat untuk nak jadi orang yang bertakwa di sisi Allah. Moral of the story. Tak gaduh pandai sangat pun. Tak ada pelajaran, tapi takwanya tinggi. Ada orang pelajaran tinggi, takwanya tidak ada. Mana satu mendapat kedudukan tinggi di sisi Allah. Video klip tu tunjuk, dia tanya dia, dia pujuk dia. Dia kata, kita ni pujuk dia, tolak mereka kami seekor. Tak apa Tuan hang tak tahu, kami aja tahu. Kalau hang tak begitu, tak boleh, dia kata. Allah tahu, dia kata. Rupa-rupanya dalam zaman kita duk bercakap tentang keruntuhan nilai agama dan sebagainya, hari ini ada lagi orang macam ni.
Tidak perlu mengaji tinggi, tidak perlu jadi orang yang dikenali, tidak perlu itu semua. Yang perlunya apa dia? Takwa dia kepada Allah. Hadis ni pula cerita pada kita. Nabi SAW bagi tahu, Nabi kata, ya'jabu rabbuka min ra'i ghanam fi ra'si syadriyatil jabal. Allah rasa kagum, Allah rasa takjub dengan satu orang penggembala kambing yang duk gembala kambing dia di sekitar kawasan bukit. Yu'adzinu bis salah. Bila masuk waktu semayang, dia seorang aja, dia dengan kambing aja duk ada. Bila masuk waktu semayang, dia bang. Wa yusalli, dan dia semayang. Kerana nak tunjuk dekat siapa, tak ada kerana tu semua, melainkan kerana Allah Subhanahu wa taala. Dia tak fikir benda lain, dan dia fikir apa? Masuk waktu semayang kena tunai. Bila masuk waktu dia azan, lepas tu dia semayang, wa yusalli fa yaqulu Allahu azza wa jalla. Nabi kata Allah azza wa jalla berfirman, Allah kata unzuru ila abdi hadza. Tuhan kata kepada penduduk langit semua, Tuhan kata, hampa tengok kepada hamba aku yang seorang ni. Aku bagi dekat dia rezeki yang memadai, jadi penggembala kambing. Hampa tengok kepada dia ni. Yu'adzinu wa yuqimus salah. Masuk waktu, dia bang, dia semayang. Walaupun Allah takdirkan dia jadi susah, Allah takdirkan dia jadi miskin, Allah takdirkan hidup dia macam tu, dia syukur kepada Allah. Masuk waktu dia bang, dia semayang. Ya khafu minni. Tuhan kata dia buat tu pasal apa? Dia takut aku. Dia tak protes aku. Dia tak tunjuk, kata dia tak puas hati dengan takdir aku pada dia. Aku takdirkan dia jadi pengembala kambing. Dia tak protes kepada takdir aku. Aku takdirkan dia jadi orang susah. Dia bersyukur pula pada aku. Tuhan kata, unzuru li abdi hadha. Hampa tengok ni, hamba aku yang seorang ni. Dia masuk waktu, dia bang, dia semayang. Ya khafu minni. Dia takut aku. Qad ghafartu li abdi. Tuhan kata, aku janji, aku ampunkan semua dosa dia. Wa adkhaltuhul jannah. Dan aku janji, aku masukkan dia ke dalam syurga aku. Hadis itu hadis sahih. Riwayat An-Nasa'i. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Kesimpulan dua hadis itu apa dia? Yang pertama, bukan populariti ataupun popular di mata manusia itu yang kita nak cari. Satu. Bukan kita nak cari populariti. Bukan kita nak orang kenal kita. Bukan kita nak famous. Bukan itu yang kita cari. Sebaliknya, kita menjadi satu manusia yang dikenali Allah. Itu yang lebih utama. Manusia tak kenal sudah pi. Karena bukan itu yang kita cari. Tapi kalau Allah tak kenal kita, merana kita dunia akhir. Yang kedua, biar orang tak kenal kita, janji Allah kenal kita. Jadi kita nak buat apa pun jangan fikir ke orang. Fikir Allah Subhanahu wa ta'ala. Macam saya selalu kata, jadilah personality yang tersembunyi. Kita jadi satu orang personality yang tak kenal di mata orang, tapi kenal di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Di mana yang tahun lepas dalam kuliah kita ada cerita tentang satu sahabat Nabi yang bernama Julaibib. Kita ingat lagi Julaibib, satu sahabat Nabi. Dia pun satu orang damin. Tak sega. Bahkan lemah. Orang lemah dengan dia. Kalau kita tengok dalam hadis riwayat Imam Ahmad tentang Julaibib. Sehingga ke satu sahabat yang bernama Abu Barzah Al-Aslami. Dia fed up dengan Julaibib ni sampai dia bagi warning dekat bini dia. Dia fed up dekat Julaibib. Julaibib ni satu orang laki-laki dengan pendek, dengan kulit gelap, dengan tak lawa, dengan orang lemah. Bukan lemah pasal dia perangai tak elok. Lemah pasal dia tak segak. Ada hari ni tuan-tuan orang lemah dekat satu orang kerana tak segak.
Aduh, astagfirullahaladzim. Dalam dunia ni apa pun boleh jadi, tuan-tuan. Orang tak suka kat dia bukan kerana jahat. Orang tak suka kat dia bukan... Orang tak suka dia kerana tak serak. Ini nasib yang menimpa Julaibib. Sampai sahabat yang bernama Abu Barzah Al-Aslami ni, dia kata dekat bini dia, dia kata, la yadkhulanna alaikum Julaibib. Dia kata, aku nak bagi tahu, jangan sampai si Julaibib ni main masuk duk bersembang dengan hampa. In dakhala alaikum la af'alanna wa la af'alanna. Abu Barzah kata kat bini dia, kalau aku nampak satu hari hampa duk melayan Julaibib ni duk bersembang, hampa duk bagi muka dekat Julaibib, la af'alanna wa la af'alanna. Hang tengoklah apa aku nanti buat. Dia ulang 2 kali. Aku beritahu kat hamba, dia kata kat bini dia, jangan duk bagi muka dekat Julaibib. Satu hari nampak ke mata aku apa duk layan Julaibib ni, la af'alanna wa la af'alanna. Hang tengok aku nanti buat apa. Makna Julaibib ni sampai macam tu. Dalam hadis yang panjang tu, saya ringkaskan. Satu hari Nabi pergi rumah satu sahabat yang tak disebut namanya dalam hadis tu. Nabi kata dekat sahabat tu, aku nak meminang anak hampa. Masya Allah. Bila dengar mereka ni kata Nabi nak meminang anak mereka, Alhamdulillah. Mereka kata, apalah satu berkat nak mai kat kami ni. Nabi kata, dah, bukan aku nak minang habuan aku. Aku nak minang habuan orang lain. Habuan siapa? Dia bertanya. Nabi kata, habuan Julaibib berdebu. Kata mereka ni dengar, Allah. Mereka kata, adalah ramai-ramai orang. Apakah satu malang nak mai kat kita? Anak perempuan kita segak meralap. Nabi nak main minang, nak bagi dekat Syekh Julaibib ni. Terkejut. Jawab si bapa ni, dia kata, ya Rasulullah, dia kata, aku kena bincang dengan isteri aku. Nabi kata, tak apa. Saya ambil kesimpulan cerita hadis panjang. Balik pergi rumah, dia habaq kat bini dia. Dia kata, mak Nabi meminang anak kita. Bini pula kata, Alhamdulillah, apalah satu nikmat Allah bagi dekat kita. Nanti cerita tak habis lagi. Nabi bukan nak ambil anak kita buat isteri. Nabi nak minang kat orang lain. Dekat siapa? Dekat Julaibib. Kedebuk lagi sekali. Dia kata, Allah, awak Julaibib. Terus bini dia jawab. Dia kata, kalau Julaibib, full stop. Tak ada sembang lagi dah. Aku tak bagi anak aku dekat Julaibib. Sembang antara bapa dengan mak ni, suami dengan isteri ni, anak dara dengar. Bila anak dara dengar, anak dara tanya. Dia kata, mak, ayah, Nabi nak meminang saya untuk siapa? Mak dia kata, Nabi nak minang untuk Julaibib. Sebut Julaibib ni, rupanya terkenai dia ni. Terkenai pasal tak segak. Nabi nak minang untuk Julaibib. Mak tak setuju. Anak dara ni kata apa, tuan-tuan? Dalam hadis dia kata, atarudduna ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam amrah. Anak dara ni kata dekat mak dia, dekat ayah dia, dia kata, mak, ayah, adakah mak dengan ayah nak menolak perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam? Apa jenis iman ni ada dalam hati anak dara ni? Dia kata kat mak dia, kat ayah dia. Dia kata, mak, adakah mak dengan ayah sedang, bahawa mak dengan ayah lah ni sedang menolak perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Idfa'uni fa innahu lam yudayyi'ni. Dia kata, serahkan aku kepada Nabi dan kepada Julaibib ini. Kerana aku yakin bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak akan buat naya aku. Dahsyat, tuan-tuan. Iman orang dulu. Yang golongan anti hadis tak boleh faham ni. Yang ni. Mereka tak boleh faham benda ni. Kerana mereka menyangka semua manusia macam mereka. Dia tak tahu bahawa di sana ada sekelompok manusia yang hati budi mereka ini suci bersih. Tentu kalau baca dalam internet hari ini, menyayat hati. Mereka ni, golongan ini,
Imam Al-Bukhari itu, mereka tulis Encik Bukhari. Mereka cuba menjatuhkan standard Imam Bukhari itu ke standard Bukhari biasa ni. Mereka tidak mau panggil Imam Bukhari itu dengan panggilan Imam Al-Bukhari. Mereka panggil Encik Bukhari. Mereka menghina ulama-ulama yang begitu hebat. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Manusia seperti yang kita duk baca ni, tak pernah mereka tersangka ada dalam dunia ni. Budak perempuan ni, anak dara ni, dia terus kata dekat mak dia, dekat ayah dia, dia kata idfa'uni. Dia kata pisrah saya rela, pisrah saya kepada Nabi, nikahkan saya dengan Julaibib yang orang pandang hina ini. Pasal apa? Fa innahu lam yudayyi'ni. Karena aku yakin Nabi tidak akan buat naya aku. Gitu. Julaibib akhirnya menikah dengan perempuan ni. Atas kehendak perempuan ni sendiri yang akhirnya diikuti oleh mak ayah dia. Kemudiannya dalam hadis yang panjang tu cerita, Julaibib ikut Nabi pergi perang. Dia syahid di dalam perang itu. Bila habis perang, bila selesai perang, Nabi SAW macam biasa perintah ke sahabat-sahabat suruh kutip mana-mana sahabat yang syahid di dalam perang untuk dikebumikan. Lepas kutip dapat mai letak depan Nabi. Nabi tanya, ada lagi ke sahabat aku yang tak dapat, yang tak jumpa? Mereka kata habis dah. Inilah sahabat-sahabat kita yang terkorban, yang syahid. Nabi kata ada lagi, pergi cari. Mereka pergi cari, mereka balik mai. Mereka kata ya Rasulullah habis dah. Ini saja yang ada. Nabi kata dah, ada lagi, pergi cari. Mereka kata tak ada dah ya Rasulullah, ini saja. Nabi kata Julaibib mana? Maknanya dia ni duduk dalam hati Nabi. Punya ramai duk ada ni, Nabi duk fokus dia. Nabi kata Julaibib mana? Dia pergi cari lagi. Jumpa. Dia duk tertindih. Dia antara 6 orang yang duk tindih dia. Dia kali ada 6 musuh. Dia tertindih di bawah mereka ni. Nabi kata apa? Nabi kata dia bunuh 6 orang ni. Dan akhirnya musuh bunuh dia. Nabi tahu. Allah Subhanahu wa taala hantar Jibril mai habaq ke Nabi. Ini Julaibib. Hebat orangnya. Dia terlibat dalam perang, dia bunuh 6 orang di tangan dia dan akhirnya dia dibunuh oleh musuh yang lain. Nabi pergi pangku mayat dia. Nabi bubuh di atas lengan Nabi. Nabi tunggu orang korek liang. Nabi tak letak di atas tanah. Sehingga dia dikebumikan oleh Nabi SAW. Hebatnya Julaibib. Itu bahagian dia. Bahagian isteri dia pula. Dalam riwayat kata apa? Nabi SAW berdoa. Nabi kata, Allahumma subba alaiha al-khair subban. Wala taj'al aishaha kadda. Nabi doa untuk bini dia. Ni, hak bagus tadi ni. Hak mak pak tak berkenan, Julaibib dia berkenan. Dan dia kata apa? Pasal ini perintah Nabi. Aku yakin Nabi tidak akan buat naya aku. Bila Julaibib syahid dalam perang, Nabi doa untuk isteri ni. Nabi kata, Allahumma subba alaiha al-khair subban. Nabi kata, ya Allah, ya Tuhanku, limpahkanlah ke atas isteri Julaibib ini dengan limpahan nikmat yang banyak. Wala taj'al aishaha kadda. Dan janganlah engkau jadikan hidupnya ni sempit dan sempit. Kata riwayat hadis itu, isteri Julaibib jadi orang kaya. Sampai dia kata, fama kana fil ansar ayyimun anfaqa minha. Tidak ada di kalangan orang-orang Ansar yang janda, yang kaya dan sangat kuat infaknya, melainkan isteri Julaibib ini. Doa Nabi itu Allah raih terus. Lulus permintaan Nabi. Isteri Julaibib yang ditinggalkan jadi kaya raya. Bukan sahaja kaya, bahkan dia anfaqa. Dia satu orang yang cukup kuat nafkah harta dia. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, satu lagi contoh manusia yang tak terkenal, bahkan orang tak suka.
disukai oleh Nabi, disukai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan muqaddimah itu menjadi manfaat, menjadi pengajaran kepada kita semua insya-Allah. Kita menggunakan tafsir Nurul Ihsan jilid 2. Tafsir Nurul Ihsan jilid 2. Minta maaf tuan-tuan, audio kurang baik. Audio kurang baik. Nak cuti lagi lama lagi, mereka pergi honggak pintu pagar rumah saya. Mereka suruh start dah kuliah ni. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, kita masih lagi berada di dalam tafsir surah An-Nahl. Muka surat 305. Muka surat 305, kita sampai pada tengah-tengah muka surat, iaitu ayat 43 surah An-Nahl. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِيَ إِلَيْهِمْ. Dan tidaklah kami jadikan rasul daripada dahulu engkau itu, melainkan mereka itu manusia dan laki-laki. Tuhan nak bagi tahu kat kita dalam ayat ni bahawa rasul yang dilantik oleh Allah itu manusia, bukan malaikat. Dan laki-laki, bukan perempuan. Dalam Facebook, mereka duk sekelit pula. Duk satu pula agama yang klaim kata Islam, tapi mereka buat cara baru. Orang perempuan boleh jadi imam, laki-laki jadi makmum. Tapi bukan di Malaysia, di luar negeri. Tuan-tuan tak bimbang ke tuan-tuan dengan perkembangan yang duk jadi hari ini? Kita insya-Allah, anak-anak kita macam mana? Anak-anak tuan-tuan ni, muda-muda ni, anak baru umur 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, baru duduk besar. Mengaji, esok nak pergi lepas pergi mengaji di mana? Masuk sekolah menengah asrama penuh di mana? Lepas sekolah masuk universiti di mana? Lepas pergi luar negara, lepas pergi universiti di mana? Apa duk ada di sana? Dengan perkembangan hak duk mai hari ni, perempuan jadi imam. Belakang hak duk ikut ni, laki-laki perempuan duk dalam satu saf. Hak tak pakai tudung, pasal rambut bukan aurat. Tak ada masalah. Dan perempuan yang jadi imam baca Bismillahirrahmanirrahim, in the name of God. Baca terjemahan pula. Alhamdulillahirabbil alamin, bagi terjemahan. Ar-Rahmanirrahim, bagi terjemahan. Sampai waladdallin, amin, surah apa-apa. Bismillahirrahmanirrahim, bagi terjemahan. Rokok, tidak sujud sampai habis. Macam tu punya ajaran duk ada dalam dunia hari ini. Yang duk petikai segala ilmu, segala Quran, segala hadis, itu di Malaysia berkenjah duk ada. Allahu Akbar tuan-tuan. Kita betul-betul sudah berada dalam zaman fitnah dan sudah berada di ambang kiamat sebenarnya. Itu sebab Allah Subhanahu wa taala kata qu anfusakum wa ahlikum nara. Jaga diri hampa dan keluarga hampa daripada terhumban ke neraka kerana terjebak dengan golongan-golongan ini. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Allah beritahu jelas, wa ma arsalna min qablika illa rijalan nuhiya ilaihim. Dan tidaklah kami jadikan rasul daripada dahulu engkau wahai Muhammad, melainkan rasul itu manusia dan laki-laki. Diwahyukan kepada mereka itu. Dan Allah tidak lantik malaikat untuk menjadi rasul. Ayat ni clear. Turun ayat ini pada musyrikin Makkah kerana engkar mereka itu akan nubuah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nampak tuan-tuan, zaman dulu, zaman ada Nabi Muhammad dulu, depa engkar Nabi. Zaman kita hari ini Nabi tak ada, maka depa engkar hadis Nabi. Benda ni just repeat. Satu benda yang berulang. Nabi do ada seketui di depan tu, depa engkar Nabi. Hari ini Nabi tak ada, yang ada hadis Nabi. Mereka engkar hadis Nabi. Dahsyatnya mereka ini mengengkari hadis Nabi ini sampai ke tahap apa tuan-tuan? Mereka berhujah secara logik akal.
Malam ni ke Al-Fadhil Dr. Asri berjumpa dengan geng ni? Tak ada ke? Banyak kali jumpa dah. Berapa tahun dulu ABIM, Angkatan Belia Islam Malaysia, buat satu perjumpaan, berakhir dengan dia tetap dengan pendirian dia. Dia pun buat main beberapa hujah logik. Di antaranya dia kata, okey, ayat Quran kata al-yawm akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Quran sudah turun mai kata pada hari ini, hari turun ayat tu, akmaltu lakum dinakum. Tuhan kata aku sudah lengkapkan kepada kamu agama kamu. Maknanya Islam sudah jadi agama lengkap. Turun ayat tu, Islam sudah komplit. Quran sudah komplit. Kalau kita mengaku kata Quran sudah lengkap, sudah komplit, kenapa perlu hadis lagi? Mereka kata. Dia masuk satu drill dalam kepala orang-orang yang rapuh iman dan kurang pengetahuan dan asas agama. Logik. Dan kalau kata Quran sudah lengkap, apa cerita hadis-hadis lagi? Masuk dalam kepala. Orang yang rapuh iman, yang longgang dari segi asas agama, dia dengar, dia kata betul juga. Dan kalau Quran komplit, apa cerita ni? Hadis-hadis apa lagi? Logik masuk. Kata. Apa perlu lagi kita nak merujuk kepada hadis Nabi? Dia kata. Sedangkan tuan-tuan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, dalam Quran sendiri, ni satu ayat kita nak baca satu lagi. Tuhan kata wa anzalna ilaika dzikra litubayyana lin-nasi ma unzila ilaihim. Tuhan dah bagi tahu dalam Quran, yang golongan ni kata dia pegang Quran aja, dia tak mau hadis. Quran sendiri kata apa? Dan kami turunkan kepada engkau wahai Muhammad az-zikra, Quran. Litubayyana lin-nas, supaya engkau Muhammad explain isi kandungan Quran itu kepada manusia. Quran lengkap, tetapi kena ada explanation. Maka hadis Nabi explain tentang Quran. Tidak boleh tolak hadis, kerana tanpa hadis kita tak akan mampu memahami Quran sepenuhnya. Contoh, Tuhan kata wa aqimus salah, dan dirikan sembahyang. Nah, sembahyang lagu mana? Quran tak bagi tahu detail sembahyang tu ada berapa waktu, tiap-tiap satu waktu sembahyang ada berapa rakaat. Quran tak bagi tahu detail. Maka Nabi kata, sallu kama raaitumuni usalli. Hampa sembahyang macam mana hampa tengok aku sembahyang. Maka hadis Nabi itu explain tentang Quran yang bersifat umum tadi ini. Kalau betul kita tak mau hadis, kita nak pegang Quran saja, bila mati jangan mandikan mayat kita, jangan sembahyangkan mayat kita, jangan tanam mayat kita. Pasal apa? Pasal Quran tak suruh benda tu. Yang suruh orang mati ni dimandikan, dikafankan, disembahyangkan dan dikebumikan ni siapa suruh? Nabi suruh dalam hadis. Kalau sungguh mereka berpendirian bahawa mereka nak pegang Quran saja, mereka tak boleh terima hadis, mereka kena pesan tinggal dekat anak bini di rumah ni. Aku kalau mati esok, tinggal atas rumah sampai reput. Pasal apa? Pasal aku tak mau. Ni perintah suruh mandi, suruh kapan, suruh sembahyang, suruh tanam ni. Hadis. Aku tak percaya hadis. Tinggal aku atas rumah. Lari anak bini habis tak duduk dalam rumah tu. Bila mai dia mati, dia ikut pula yang tu. Mayat dia dimandikan, mayat dia dikapankan, mayat dia disembahyangkan, dan mayat dia nak dikebumikan di perkuburan Islam. Buat apa benda tu? Benda tu Nabi yang suruh. Itu daripada hadis, bukan itu daripada Quran. Oh, dia kata, tak. Saya hak bahagian ni, hadis bahagian ni saya terima. Ni cerita kartun apa? You jangan double standard. Kalau you kata itu pendirian you buktikan sampai mati. Jangan buat latah. Saat lagu nak terima, saat lagu tak terima. Oh, hak ni terima, hak ni tak terima. Pasal apa hak ni terima? Tanya. Yang ni okey, hadis saya dah kaji, dah kata okey. Jadi hak tak terima, hak terima tak ni? Apa ni? Rawi tu juga yang riwayat hadis tu. Pasal apa di ketika ini riwayat tu diterima? Pasal apa di ketika ini riwayat tak terima? Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian.
Jadi mereka kata Quran sudah lengkap, maka tidak perlu hadis. Jawapan sudah ada. Maknanya kita tak boleh bohong diri kita. Kita mesti hidup di dalam dunia ni sebagai hamba Allah. Kita ikut Quran dan kita ikut hadis. Mereka kata lagi. Mereka kata Quran ni mengajak kita mengesahkan Allah. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Quran mengajak kita supaya mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Pasal apa ni yang hadis memandai-mandai? Depa kata piduk suruh kita mensyirikkan Allah dengan Muhammad, depa kata. Depa mempertikaikan kalimah syahadah tu. Syahadatain, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, itu depa tak terima. Depa kata satu aja, la ilaha illallah, habis tu. Tak ada dah Muhammadur Rasulullah. Bila sambung doa tu, makna kita mensyirikkan Allah dengan Muhammad. Dia berkata. Allah mesti dikekalkan esa. Tak boleh Nabi Muhammad duduk sebelah dia. Hujah dia, Pak. Bagi setengah golongan bila dengar ni, dia kata betul juga. Pasal apa yang duduk mengucap la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, tak payah. La ilaha illallah cukup. Nampak tuan-tuan? Gerakan ini perlahan-lahan nak buang Nabi daripada kehidupan orang Islam. Sedangkan perintah memuliakan Nabi SAW ini termaktub dalam Quran. Kita disuruh memuliakan Nabi. Tiap-tiap hari Jumaat kita dengar khatib dia beritahu, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wasallimu taslima. Itu ayat terang suruh kita ni memuliakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Allah beritahu, innallaha wa malaikatahu, Allah dan malaikat Allah yusalluna 'alan nabi, mengucap selawat dan salam dan menghormati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wahai orang-orang yang beriman, sallu alaihi, Tuhan kata selawatlah ke atas Nabi Muhammad itu, wasallimu taslima, dan bagilah salam dengan sebaik-baik penghormatan kepada Nabi. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, tuan-tuan tengok dalam surah Al-Hujurat. Surah sebahagian daripada surah Al-Hujurat bubuh di atas jerjak maqam Nabi sallallahu alaihi wasallam. La tarfa'u aswatakum fawqa sautin Nabi. Tuan-tuan pergi Madinah masa ziarah Nabi, sambil bagi salam dekat Nabi tu, tengok di jerjak tu dia tulis. Dia bentuk ayat Quran surah Al-Hujurat. La tarfa'u aswatakum fawqa sautin Nabi. Janganlah kamu angkat suara kamu atas pada suara Nabi. Dilarang kita ni pederai suara pun tak boleh. Pasal apa? Pasal hormat kita kepada Nabi. Tiba-tiba mereka ni kata apa? Mereka kata kita memuliakan Nabi itu bermakna kita mensyirikkan Allah dengan Nabi. Apa punya hujah benda ni? Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Mereka attack para sahabat Nabi ni. Mereka attack para ulama hadis ni habis-habisan. Pasal apa? Macam saya kata tadi. Kerana mereka menyangka manusia semua ada zaman Nabi itu sama macam dia. Mana boleh sama? Kita bagi dekat dia masa 10 tahun, hafal 30 juzuk Quran. Tak boleh. Tapi ada orang setahun dia boleh hafal 30 juzuk. Samakah semua manusia? Tak sama, tuan-tuan. Para sahabat Nabi, ridwanullah alaihim ajma'in, mereka bukan sahaja hafal semua ayat yang Allah turunkan kepada Nabi. Bahkan apa kata-kata Nabi, mereka ingat, mereka engrave di dalam hati mereka. Mana boleh sama generasi itu dengan generasi kita yang ada pada hari ini. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Maka ayat yang kita baca ni, dia nak cerita kata, mereka ini, orang musyrikin Makkah ini, engkar mereka akan nubuah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kata mereka itu, apa kerana tiada jadi pesuruh Allah itu daripada kalangan malaikat? Dia bila tak mau ikut ni, bagi 1000 alasan lah. Allah lantik Nabi Muhammad jadi Nabi, dia berkata, awak yang pergi lantik manusia, awak tak bagi malaikat. Kalau Allah lantik malaikat jadi Nabi, dia berkata apa? Dia malaikat tak apalah, dia tak makan tak minum. Kita manusia, kita nak makan nak minum. Macam mana? Dia boleh lah, kita mana boleh ikut dia. Itu pula dia kata, buat lagu mana pun tak kena.
Lantik manusia, dia kata awak tak lantik malaikat. Lantik malaikat, dia kata malaikat lain, kita lain. Mana serupa? Yang pentingnya apa tuan-tuan? Nak bantah Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu saja isu dia. Berdebatlah, bermuzakarahlah, duduk dan berbincanglah, dia akan dengan pendirian dia. Sehinggalah Allah buka hati dan beri hidayah kepada dia. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun." Dan tanyalah oleh kamu akan ahli ilmu yang alim dengan kitab Taurat dan kitab Injil, jika kamu, yakni Yahudi dan Nasara, tiada ketahui akan Rasul itu manusia dan bukan malaikat. Kerana kamu terlebih membenang akan Yahudi dan Nasara daripada membenang orang-orang mukmin dengan Nabi SAW. Tuhan kata apa? Okay, now masalah hampa ni apa? Hampa tak percaya kata Nabi Muhammad tu Nabi. Okay, lah ni hampa percaya siapa? Orang kafir musyrikin Makkah, mereka tak percaya Nabi. Tapi mereka lebih percaya kepada ulama-ulama Yahudi dan Nasrani. Mereka lebih percaya. Tuhan kata tak apa. Tak percaya Muhammad, tak apa. Sat dulu. Fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Pergi tanya orang yang reti tentang kitab. Kalau kamu tak tahu. Buat masa ni, tak mau pakai Nabi Muhammad, tak apa. Pergi tanya dulu segala rahib-rahib Yahudi dan rahib-rahib Nasrani. Pergi tanya mereka, betul tak betul Nabi-Nabi sebelum Nabi Muhammad ini manusia dan laki-laki? Pergi tanya mereka. Orang Yahudi, orang Nasrani, mereka juga beriman dengan kitab Samawi. Masalah mereka ni apa dia? Masalah Yahudi, pasal dia tak boleh terima Nabi yang selepas daripada Nabi Musa. Masalah Yahudi apa? Serupa juga. Mereka tak boleh terima Nabi Muhammad dan sebagainya. Tapi mereka terima tak Nabi-Nabi yang ada kat mereka? Mereka terima. Pitanya mereka, betul tak betul Nabi yang Allah hantar mai dekat hampa tu Musa? Musa tu manusia dan dia laki-laki. Betul tak betul? Pitanya rahib-rahib Yahudi dan Nasrani. Pitanya, betul tak betul Isa itu Nabi? Dihantar oleh Allah mai ke dunia ni. Betul tak betul Isa itu manusia dan laki-laki? Pitanya, betul tak betul? Kalau hampa tak mau percaya Muhammad, hampa pergi tanya mereka ni. Allah suruh macam tu. Hampa tak percaya siapa? Hampa tanya orang yang hampa percaya. Fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Tanyalah orang-orang yang tahu, yang alim tentang kitab Taurat dan Injil, kalau sekiranya kamu tak tahu. Macam kita hari ni. Kalau kita ragu-ragu dengan hadis, pergi tanya ulama hadis. Dia boleh cerita. Hang masalah apalah ni? Hang tak percaya Abu Hurairah. Pasal apa hang tak percaya dia? Apa bukti yang ada yang menunjukkan Abu Hurairah ini tak boleh dipercayai? Bagi mai bukti. Dan ulama hadis akan cerita kat dia, okey, ini sumber yang kita ada tentang Abu Hurairah. Pergi tanya orang yang reti. Tak mau tanya, pergi buat kesimpulan sendiri. Pergi kata pula, saya tetap dengan pendirian saya. Esok di hari akhirat, kalau Allah tanya, saya akan jawab depan dia. Dan selepas saya jawab depan dia, kalau dia tak puas hati, dia nak hukum saya terima. Boy. Jangan cakap macam tu tuan-tuan. Kita tak tahu lagi ni, nak mati macam mana esok ni. Lepas mati nak jadi apa? Tak tahu lagi. Jangan cakap macam tu. Itu sombong tak bertempat. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Firman Allah Subhanahu wa taala, bil bayyinat waz zubur. Dengan beberapa kenyataan yang nyata dan juga kitab Quran. Allah Subhanahu wa taala kata, pitanya ahlu zikri, alim ulama Taurat dan Injil hak ada tu, pitanya depa tentang kitab yang depa duk baca. Betul tak betul bahawa nabi itu manusia dan laki-laki? Firman Allah, wa anzalna ilaika dzikr litubayyana linnas wa ma unzila ilaihim. Dan kami turun kepada engkau wahai Muhammad akan Quran, supaya engkau nyata, terang, explain kepada manusia barang yang diturun kepada mereka itu daripada halal dan haram. Tuhan kata, kami turunkan Quran kepada engkau Muhammad untuk engkau explain Quran itu kepada orang. Explanation Nabi itu dia panggil apa? Hadis Nabi. Quran turun mai itu Nabi explain. Nabi explain tu bukan makna Quran tak lengkap. Tapi explanation itu untuk nak menghuraikan benda umum yang ada dalam Quran. Perintah suruh buat haji. Wa'adzin
fin nasi bil hajj ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamir. Ayat tu cerita kata suruh manusia suruh buat haji. Nak buat macam mana? Ayat Quran kata wa atimmul hajja wal umrata lillah, dan sempurnakanlah haji dan umrah itu kerana Allah. Nak sempurna macam mana? Kaabah duk ada seketui tahun tu, Safa Marwah duk ada tepi tu. Ni nak buat agung mana ni? Nak terkam pergi panjat Kaabah naik atas bumbung ke? Nak pergi pusing Kaabah ke belah kanan ke? Pakat-pakat nak pergi berimpun duk solom kepala masuk dalam Hajar Aswad, lepas tu balik kampung ke? Ni nak buat agung mana? Ni haji taulah haji. Nak buat macam mana? Hadis mai explain. Nabi kata apa? Buat haji macam aku buat. Ambil ibadat haji ni daripada aku. Khuzu anni manasikakum. Ambil daripada aku tentang ibadat haji kamu. Nabi pun tunjuk. Pi tawaf kirikan Kaabah. 7 pusingan. Pi belakang makam Ibrahim. Sembahyang sunat tawaf 2 rakaat. Nabi mai ke Multazam. Nabi berdoa di situ. Nabi minta doa. Kemudian Nabi pi ke Safa dan Marwah. Berdiri di Safa. Tengok ke arah Kaabah. Nabi takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nabi berdoa. Lepas tu Nabi berjalan. Itu cara nak buat haji, nak buat umrah. Nabi kata al-hajju Arafah. Haji itu ialah Arafah. Maksudnya, kok mana cerita pun, walau sakit sekalipun, ambulan bawa dia pi juga ke bumi Arafah dalam tempoh masa wukuf itu. Pasal apa? Benda tu compulsory. Kok mana pun, dia rukun yang mesti disempurnakan. Bila Nabi tunjuk tu baru faham. Hak Nabi tunjuk tu dia panggil apa? Hadis. Kalau kita tak terima hadis, tak boleh buat ibadat. Ayat Quran mai perintah suruh puasa. Kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Diwajibkan, difardukan ke atas kamu puasa. Nak puasa tu lagu mana? Bila masa mula dia, bila masa buka puasa, apa benda boleh buat, apa benda tak boleh buat masa puasa. Quran tak cerita, hadis mai cerita. Baru tahu kata puasa kena lagu ni. Macam mana tahu? Hadis Nabi yang explain bagi tahu. Macam mana kita nak buang hadis daripada kehidupan kita? Quran itu lengkap, tetapi dia perlu kepada explanation macam yang disebutkan di dalam hadis ni. Kalau tidak, Allah tidak perlu lantik Nabi. Lempang Quran mai seketui ya. Hampa baca, hampa buat lagu mana pun. Berterabung kita ni. Budak-budak kita hari ni. Tak payah buat sekolah. Tak payah bagi cikgu. Buku teks hantar pergi rumah ya. Hampa baca, hampa punya pasal. Nak jadi apa kita ni? Budak-budak ni ada sekolah, ada cikgu. Bagi buku teks. Buku teks tak cukup lagi kah? Tak cukup. Kena ada guru yang mengajar. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Jangan tolak Nabi daripada kehidupan kerana kita menolak diri kita ke neraka. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Kemudian firman Allah wala'allahum yatafakkarun. Maka mudah-mudahan mereka ni berfikir pada yang demikian itu, yakni pada yang diturunkan itu, dan beriman mereka itu. Tuhan kata mudah-mudahan kalau kita terima Quran, kita terima hadis Nabi, kita akan jadi orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah, afa aminal ladzina makaru sayyi'at an yakhsifa Allahu bihimul ard aw ya'tiyahumul azab min haitsu la yash'urun. Maka adakah rasa aman oleh segala mereka yang berbuat makar dengan melakukan kejahatan itu, bahawa rasa aman daripada menelan Allah dengan mereka itu oleh bumi, seperti mana Qarun kena. Tuhan nak bagi amaran. Tuhan kata ni, hampa duk lawan Tuhan ni, hampa rasa macam tidak akan ada apa-apa tindakan daripada Allah kah? Orang yang duk buat maksiat, orang yang duk buat dosa, orang yang duk derhaka Allah, orang yang sombong di atas dunia ni, mereka rasa macam mereka ni untouchable kah? Mereka ni satu orang, satu kelompok, satu kumpulan yang tak boleh siapa buat apa. Kami cakap macam mana pun tak ada tindakan boleh ambil ke kami. Secara terbuka, secara bangga, secara juah kami bercakap, kata kami mempertikaikan benda ni, tak ada satu tindakan. Tak ada undang-undang boleh pegang mereka. Mereka ni untouchable.
Adakah hampa rasa hampa akan kekal untouchable sampai bila-bila? Adakah hang rasa hang cakap apa pun, siapa pun tak boleh ambil tindakan? Tuhan kata. Sedangkan Qarun yang begitu kaya raya, Tuhan kata, aku perintahkan bumi suruh telan dia. Tuhan beritahu. Dan datang akan mereka itu oleh azab daripada sekira-kira tiada diketahui jalan datangnya daripada pihak yang enam. Satu orang manusia tu dia expose. Dia terdedah kepada 6 arah untuk nak main azab dekat dia. 6 ni apa dia tuan-tuan? Atas, bawah, kiri, kanan, depan, belakang. Kita ni sebenarnya pada setiap saat dan ketika kita terdedah kepada macam-macam benda boleh jadi daripada 6 arah. Tuan-tuan, dua kereta elok-elok atas lebuh raya. Elok, tak ada. Tengok kereta pun tak banyak. Tenang, tenteram, bawa kereta. Tak ada pasal bas ekspres 2 tingkat. Mai daripada arah bertentangan, terbabas, langgar divider jalan, betul-betul mai hantam kereta kita. Wal'iyazubillah. Ada biasa jadi, tak biasa jadi? Biasa, tuan-tuan. Maknanya, Allah subhanahu wa ta'ala, kalau dia nak takdir benda-benda macam ni jadi, anytime dia boleh buat. Tak pasal-pasal. Duduk di rumah aku mana pun tak mau keluar. Aku takut lah. Duduk tengok kemalangan macam-macam. Duduk di rumah. Bunyi rung-rung-rung. Kapal terbang. Main hampai rumah dia. Boleh jadi ke tak boleh jadi tuan-tuan? Tak mustahil boleh jadi. Tak mau pergi mana? Takut. Orang bagi sebulan. Jambatan kedua boleh pergi. Tanya orang. Ya kata aku dan sebulan ni aku tak pergi. Apa sebab orang pakai dupi ramai. Hang gila itu tak pakai lagi dah runtuh dah. Dia dulu cakap aku tu. Tak pakai lagi kereta tak lalu ibu runtuh dah. Gila aku tak mampi. Gila. Dia kata gila. Duduk dalam rumah. Helikopter tak pasal-pasal pergi jatuh dia bumbung. Mati dia dalam rumah. Wal'iyazubillah. Kau Wahabi kata tak ada apa. Aku pergi berhenti ambil gambar pula lagi. Tak ada goyang pun tak ada apa. Okey lah selamat. Selamat lah hamba pergi. Dia kata aku. Dia kata tengok lah. Lepas berapa bulan esok semua okey baru aku nak pergi. Ada tak ada orang sembang lagu tu? Ada tuan-tuan. Sembang lagu tu ada. Padahal ni Tuhan dah beritahu kat kita dalam Quran ni bahawa manusia ni boleh kena azab daripada 6 arah pada bila-bila masa. Duduk di rumah elok-elok ni. Duduk di rumah elok-elok. Gas masak bocor meletup. Pasang elok dah. Lepas tu ni mai hak salesman yang mai ke rumah ni. Mai duk pelemah apa tu. Tukang satu kepala gas dia ranjak RM250. Apa hak tu yang pergi meletup. Yang pergi beli RM16 kedai elektrik kepala batas RM16 duk pakai 5 tahun tak ada apa. Ni salesman mai duk tekan lucin tinton duk abang ni yang ni tunjuk pula apa demonstrate pula tentang kebaikan RM250 dia garis belakang kita. Hak tu meletup. Benda nak jadi tuan-tuan. Tak boleh nak cakap benda nak jadi. Nak berjalan jauh ni, nak pergi long distance, nak travel pergi sampai Johor, kereta hantar pergi check A sampai Z. Tayar buat balancing balik, angin semua bagi cukup, apa alignment semua buat bagi cantik, minyak hitam tukang bagi elok apa-apa semua. Sampai tengah jalan, tayar pancet, terbabas happy, dia pergi cari lori balik sana jalan. Benda nak jadi tuan-tuan. Tu yang kata malang tak berbau. Maka Allah Subhanahu wa taala kata hampa bolehkah rasa aman dengan apa yang doa ada hari-hari ini, kalaulah sekiranya pergi jadi apa-apa ke hampa, sedangkan hampa tengah derhaka Allah. Macam mana? Dalam ayat lain surah Al-A'raf, Tuhan kata, afa amina ahlul qura an ya'tiyana ba'suna bayatan, an ya'tiyahum ba'suna bayatan wa hum naimun. Tuhan kata, adakah manusia rasa aman, rasa tenteram, rasa selesa, rasa okey? Sedangkan Allah boleh buat mai dekat dia malapetaka, dia tengah tidur malam. Elok semua dah tidur, dah nak tidur, on alam rumah pula. Semua dah cantik, CCTV semua tengok keliling, semua tak ada apa. Okay, bismillah, baca pula doa 3 qul, sapu muka sampai ujung kaki, apa semua cantik, tidur. Malam gempa bumi, mati juga satu rumah.
Tak apalah kita mati cantik, ambil ayat semayang, baca doa, apa Nabi suruh buat, kita buat semua habis. Tapi nak habang kata, malah petaka kalau nak mai, dia tak kira. Tuhan kata, awa amina ahlul qura an ya'tiyahum ba'suna duhan wa hum yal'abun. Adakah manusia rasa aman, rasa okey, rasa selesa, rasa selamat, sedangkan kami boleh buat mai azab dekat dia duhan, pada waktu duha, pada waktu siang, wahum yal'abun, sedang dia tengah duk main, duk seronok, dia tak sangka, duk di rumah, baru pukul 10, pukul 11, duk main carom dengan anak, kebakaran jadi, tak ada nak keluar rumah. Tuhan kata, afa aminu makrallah fala ya'manu makrallah illa alqaumul khasir. Tuhan kata, adakah hampa semua rasa aman daripada macam-macam malapetaka yang boleh jadi? Orang yang berasa aman hanyalah orang yang rugi, Tuhan kata. Jadi pada setiap waktu, pada setiap saat, pada setiap ketika, kita ni kena selalu duk ingat, tak mau derhaka Allah. Takut masa tengah derhaka tu pergi jadi apa-apa kat kita. Firman Allah, au ya'khudhahum fi taqallubihim, ataupun Allah azab akan mereka itu pada ketika berulang-ulang mereka itu ke negeri Syam berniaga itu. Dalam musafir, Tuhan boleh bagi kena bala. Fama hum bimu'jizin, maka tiadalah mereka itu dengan melemah Allah sehinggalah boleh lepas daripada azab Allah. Kita tak akan sampai bila-bila tak akan boleh bagi Allah lemah daripada kita. Tak boleh. Allah lebih kuat daripada kita untuk nak buat apa sahaja kepada kita. Au ya'khuzahum ala takhawufin, ataupun mengambil Allah akan mereka itu dengan azab atas sikit-sikit sampai habis. Tuhan boleh binasakan kita cara sedikit-sedikit. Wabak. Dia bawa mai satu apa? Ni haduk mai lah ni. Denggi. Satu binatang kecil aja yang pernah berjasa. Bunuh siapa dulu? Namrud. Nyamuk. Adik-beradik dia yang duk mai kat kita lah ni. Adik-beradik nyamuk tu. Bukan adik-beradik Namrud. Adik-beradik nyamuk tu. Denggi. Mati tu kan. Dia main denggi berdarah. Kolok darah ku liang rumah ni. Punca nyamuk aja Tuhan tak main. Dan jadi satu epidemik. Menjadi satu wabak yang tak boleh kontrol. Kesihatan main duk buat apa tu dia panggil? Fogging apa? Tak ada apa. Rumah hujung nak mati. Sekali rumah hujung ni anak dia mati. Sekali. Tuhan boleh buat main. Bala dalam tu wabak yang dia membinasakan orang ni sikit-sikit. Dia tak main sekali gue. Seorang mati. Sana seorang mati. Sini seorang mati. Dia duk main macam tu. Au ya'khuzahum ala takhawufin fa inna rabbakum lara'ufur rahim. Tuhan kamu itu amat lembut, amat kasih sayang. Tidak menyegera ia dengan azab. Semoga diilham taubat dengan beriman. Tuhan tujuan tak buat turun mai bala serta merta ni apa? Pasal Tuhan masih lagi sayang dan bagi masa kepada orang yang duk macam-macam dengan dia ni, kot-kot nak bertaubat. Kembali ke pangkal jalan. Awalam yarau ila ma khalaqallahu min syai'in yatafayya'u zilaluhu 'anil yamin wasyama'ili sujjadan lillah. Maka tiadalah mereka itu tiadakah lihat mereka itu kepada barang yang telah dijadikan oleh Allah daripada satu benda yang ada bayang-bayang seperti kayu, seperti batu, cenderung bayang-bayang itu dengan sebelah kanan dan sebelah kiri pada pagi dan petang kerana sujud Allah Subhanahu wa taala. Ini Tuhan nak suruh tengok. Tuhan buat bangunan tinggi, Tuhan buat pokok, Tuhan buat bukit yang menghasilkan bayang. Bayang ni bila tengah hari rembang tak ada bayang ataupun bayang sikit aja. Tapi bila ke petang matahari duk turun, bayang makin panjang. Tuhan kata bayang tu sebenarnya sujud kepada aku. Tuhan kata. Allah jadikan bayang-bayang ni sujud kepada Allah. Tidakkah hampa tengok benda ni dan ambil fikir? Tuhan kata. Bukit yang hebat, gah berdiri tu, bayang dia sujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuhan sebut benda-benda ni nak suruh manusia ni ambil fikir. Wahum dakhirun. Dan mereka itu, yakni bayang-bayang itu, hina mereka itu
dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Walillahi yasjudu ma fis samawati wa ma fil ard min dabbatin wal malaikah. Dan bagi Allah taala sujud barang yang di dalam 7 lapis langit dan barang yang ada di dalam bumi daripada segala binatang dan malaikat. Semua benda sujud pada Allah. Pasal apa manusia duk bantah tak mau sujud Allah? Wa hum la yastakbirun. Semua benda tidak takabur mereka itu, termasuk malaikat, pada beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yakhafuna rabbahum min fawqihim. Takut mereka itu akan Tuhan mereka itu daripada atas mereka itu. Semua makhluk takut pada Allah. Allah Tuhan yang di atas, maksudnya Tuhan yang maha tinggi. Yang tak takut Allah ini hanyalah manusia sahaja. Wa yaf'aluna ma yu'marun. Dan buat mereka itu, yakni malaikat, barang yang disuruh Allah dengannya. Malaikat sendiri pun Allah suruh apa, mereka buat. Kenapa manusia tidak mau buat? Nah, wallahu a'lam. Kita berhenti tuan-tuan. Wa qala Allahu la tattakhidhu ilahaini itsnaini. Lepas ini dia masuk ayat. Allah berfirman, janganlah kamu jadikan Tuhan itu dua. Jangan kita selain daripada sembah Allah, nak sembah benda lain. Jangan. Hanya Allah itu sahaja Tuhan yang kita sembah. Kita muliakan Nabi Muhammad, bukan kita sembah Nabi. Sebab kalau tuan-tuan pergi ke Madinah, tuan-tuan sampai di sana, kalau tuan-tuan duk mengadap makam Nabi, duk angkat tangan doa, tuan-tuan kena marah. Tak boleh. Pasal apa? Bukan kita minta ke Nabi. Kita minta pada Allah. Kita sayang Nabi. Kita kasih Nabi. Tapi bukan kita minta ke dia. Nabi itu bukan Tuhan. Nabi itu Nabi. Dia kekasih Tuhan. Kita minta pada Allah. Jadi bila kita sampai sana, kita ni duduk menghadap kubur Nabi tu duduk minta doa. Bila petugas Masjid Nabawi ni marah kita, dia kata doa muqabal qiblah. Dia kata menghadap qiblah doa. Kita kata Wahbi perempuan ni. La ilaha. Ni bukan pasal Wahbi. Ni pasal doa kena menghadap kiblat. Kita ada doa menghadap kubur tu yang dia duk tegur kita. Kita ni jahil tak erti, kita kata dia Wahbi. La ilaha. Yang ni yang dipaduk pesan ni kata ni Mekah Madinah ni Wahbi. La ilaha. Bukan pasal itu. Pasal kita dilarang. Takut sekali lagi kita beriktikad dalam hati. Kata kita duk minta dekat Nabi. Dah, kita minta pada Allah. Minta Allah sejahterakan Nabi. Okey, itu saja. Cuma dalam bab bertawassul ni. Dalam bab bertawassul ni, dia kata dibenarkan. Kita bertawassul dengan kemuliaan Nabi SAW. Bukan kita minta kepada Nabi. Minta pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia benda-benda macam tu nak kena fine tune. Nak kena tune, nak kena buat tuning bagi elok balik. Kerana sikit sebanyak salah faham itu diperbetulkan. Macam tu aja nah, wallahu a'lam. So lepas ni dia kata wa qala Allahu la tattakhidhu ilahaini itsnaini. Firman Allah, janganlah kamu ambil Tuhan jadikan dua Tuhan. Wa innama huwa ilahun wahid fa iyaya farhabun. Wallahu a'lam. Tertangguh dengan tasbih kafarah dan surah Al-Nas. اللهم صل على محمد في الأولين والآخرين وسلم رضي الله تبارك وتعالى عن ساداتنا أصحاب سيدنا رسول الله أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين بجاه خاتم المرسلين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا صراطك المستقيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه
وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اجعل جمعنا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم.